Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ala Allahi tawakkalna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi menyambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan cara syaitan menipu manusia. Saya telah sebut kemarin, cara syaitan menipu manusia, kita telah sebut beberapa perkara, iaitu dengan menggelincirkan daripada jalan untuk ke syurga, dan dengan menyesatkan daripada jalan yang lurus, dan juga melahirkan adawat wal baghdha, melahirkan permusuhan dan perbalahan di kalangan manusia. Dan saya telah sebut kemarin itu sudda anis sabil, menyekat orang daripada mengingati Allah, daripada berpegang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan cara-cara syaitan menyesatkan manusia. Dan syaitan ini makhluk yang tidak duduk, orang panggil tak duduk diamlah di atas apa yang manusia lakukan. Dia tidak boleh manusia itu menjadi baik, dan dia sentiasa ya'idukum, dia sentiasa untuk mengajak manusia ke arah kejahatan. Baik. Pada hari ini kita sambung lagi apa yang kita sebut pada hari ini, iaitu sifat yang kelima yang ada pada syaitan. Yang kelima yang ada pada syaitan iaitu at-takhwifu, menakutkan pengikut-pengikutnya dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada cara syaitan, menakutkan pengikutnya daripada mentaati Allah Azza wa Jalla. Macam mana cara dia buat? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuna wa khafuni in kuntum mu'minin." Maksudnya, sesungguhnya pembawa berita-berita serangan beberapa rombongan orang kafir ke atas orang mukmin di sepanjang sejarah itulah cara syaitan menakutkan pengikut-pengikutnya dari mentaati Allah. Untuk melawan kekacauan orang kafir harbi yang selaku syaitan manusia, maka janganlah kamu takut kepada para syaitan, sama ada jin ataupun manusia itu, tetapi takutlah kepadaku, ini Allah, jika kamu sekalian benar-benar orang beriman dengan aku. Dalam erti kata yang lain, iaitu syaitan-syaitan palsu daripada syaitan jenis manusia juga menakut-nakutkan hamba Allah dalam mentaati dan mematahkan semangat jihad umat Islam untuk memenangi ke atas syaitan jin dan manusia. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu kerja syaitan. Dia sentiasa menakut-nakutkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala suruh kita berjihad di jalan Allah, kerja syaitan ini menakut-nakutkan manusia supaya manusia itu takut pada mati. Sebagaimana syaitan telah pun mengirimkan kepada wakil dia daripada golongan manusia, itu orang munafik. Munafik. Allah Ta'ala sebut munafik ni, wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka balik kepada syaitan-syaitan mereka. Allah Ta'ala sendiri menyebut perkataan syaitan
kepada golongan munafik ini. Apabila mereka balik kepada syaitan mereka, bermakna mereka balik kepada ketua mereka sendiri. Bila mereka balik kepada ketua mereka, dia kata, inni ma'ak, aku bersama dengan kamu. Maknanya orang munafik ini dia adalah merupakan wakil kepada syaitan. Syaitan yang sebut kepada dia. Syaitan yang ajar dia supaya dia menjadi seorang yang penakut di dalam berjihad. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan sekali-kali penakut, sifat penakut dalam menegakkan agama Allah. Itu cara syaitan menakutkan kita. Dia bukan buat kita takut pada Allah, tapi dia buat kita takut kepada dia. Dia takut kepada arhan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Dia sentiasa mukhalafah min amrillah. Dia sentiasa bersalahan, berselisih dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adakah perasaan takut dalam jiwa manusia itu supaya manusia hidup dalam keadaan tidak tenang. Hilangnya sifat tawakal dalam diri. Hilangnya sifat bergantung harap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu cara syaitan. Yang saya sebut tadi, iaitu Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, berfirman, فَلَا تَخَافُوهُمْ. Jangan kamu takut pada mereka. Takut hanya pada Allah. Sebarang musibah, sebarang apa sahaja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita, kita hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak takut kepada syaitan ini. Baik, yang keenam syaitan taznin. At-taznin iaitu menghias amal-amal yang jahat supaya dinampakkan amal itu baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Suratul An'am ayat 43. Maksudnya, dan syaitan pun menghiasi apa-apa amal jahat yang dilakukan oleh para pendusta akan ajaran rasul-rasul mereka, sehingga amalan yang jahat itu dinampakkan baik. Dan betul, sebaliknya dinampakkan kebenaran itu sebagai kebatilan. Baik. Kalau kita tengok di sini, usaha syaitan ini terhadap pegangan karuk-maruk dan amal-amal yang batil anak cucu Adam, merosakkan asal fitrah manusia itu sendiri umumnya, dan syaitan telah pun menghias benda itu walaupun benda itu lari daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Mereka berbalik kepada kejahatan. Wali'azubillahi min zalik. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Allah Ta'ala sebut surah An-Naml ayat 24. Dan syaitan itu memperhiaskan amal perbuatan syirik para penyembah matahari supaya nampak benar. Serta ia menghalang mereka daripada jalan yang benar, maka dengan itu mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk menerima jalan hidup yang benar daripada Allah yang Maha Pencipta. Maknanya, sebarang benda yang baik daripada sudut pandangan manusia, tetapi benda tersebut tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang buruk, syaitan hias jadi baik. Syaitan hias jadi baik. Itu di antara benda yang syaitan buat. Yang pertama saya sebut tadi, benda itu tidak adalah sunnah Nabi SAW. Nabi tidak mengkhabarkan kepada kita apa-apa sahaja amalan yang berbentuk bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada beritahu, tapi kita pandai-pandai buat. Bila kita pandai-pandai buat, bermakna syaitan telah menghiaskan perbuatan kita itu supaya nampak elok, nampak baik. Sedangkan perbuatan tersebut jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan rasa baik itu berada pada hati kita. Lalu susah kita nak buang sebab syaitan telah menghias dia supaya jadi baik. Contoh amalan masyarakat yang ada pada hari ini, dirasakan benda tu benda yang baik, sedangkan benda tu tidak baik. Meraihkan kematian sama ada 3 hari, 7 hari, benda tu benda yang bukan diajar oleh agama kita.
Sebenarnya. Benda itu tidak diajar oleh agama kita. Agama tidak pernah menyebut benda-benda yang begitu. Tidak pernah ajar pun. Zaman dulu Nabi berapa ramai hak mati pada zaman Nabi, tetapi tidak ada pun benda-benda yang sedemikian. Lalu ada orang buat, sehingga berhutang nak buat majlis kenduri tahlil. Berhutang. Sebab apa? Sebab malu kepada masyarakat, semua orang buat, kita tak buat benda tersebut. Banyak lagi berlaku dalam masyarakat benda-benda begini. Benda-benda begini. Dan disokong oleh golongan-golongan agama yang juga menjadi wakil kepada syaitan. Golongan-golongan agama yang menjadi wakil kepada syaitan, ataupun boleh saya istilahkan sebagai syaitan bisu. Diam. Apabila benda ini berlaku dalam masyarakat, mungkin dia jaga, takut tak boleh makan, takut tak boleh tu, tak boleh ni, maka jadilah apa yang jadi pada hari ini. Sedangkan benda itu bukan daripada syariat Nabi SAW. Ramai orang sahabat zaman Nabi dulu hak mati. Zaman tabi'in pun bukan tak ada orang mati, semua ada orang mati. Malahan Nabi ajar kepada kita, daripada sakit lagi kita nak buat macam mana, siapalah sakaratul maut, siapa mati nak buat macam mana. Siapa lepas mati tu nak buat macam mana. Kerana Islam ini sifat dia hidup. Tetapi syaitan telah pun menghiaskan benda tersebut supaya jadi baik, jadi elok, jadi molek benda tu, menyebabkan kita rasa bahawa kalau tak buat tu rasa serba salah. Ini semua berbentuk tipu daya syaitan yang syaitan telah menipu kita terlalu banyak. Sebab itu muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amal yang berbentuk agama yang dihiaskan oleh syaitan. Macam juga orang duk puasa 3 bulan, 3 bulan orang puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan ialah wajib puasa dah. Rejab, Sya'ban dia puasa. Puasa dia siang malam. Sebab apa dia rasakan bahawa benda tu benda yang baik. Memang puasa tu baik. Tetapi puasa sedemikian tidak diajar oleh Nabi SAW. Bagi orang yang minat berpuasa ni, Nabi telah bersebut afdalus saum saumu Dawud wa yuftiru yauman wa tasumu yauman. Sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud. Seafdal puasa Nabi Daud. Itu bagi orang yang minat puasa. Yuftiru yauman wa tasumu yauman. Dia berpuasa sehari, dia berbuka sehari. Dia puasa sehari, dia tak berpuasa sehari. Sepatutnya kalau kita nak berpuasa, kita ikut hak Nabi lah. Tapi tidak. Syaitan mari rasa sedaplah jiwa kita. Syaitan mari rasa enaklah jiwa kita. Maka syaitan buat begitu. Musim Isra' Mi'raj baru ni, musim Isra' Mi'raj. Nak baca cerita Isra' Mi'raj tu tak apalah. Yang kita rasa apa ni tidak baiknya, dan memang benda tu tak baiklah apabila menceritakan Isra' Mi'raj bukan daripada hadis Nabi SAW. Itu perkara yang bahaya. Menceritakan Isra' Mi'raj bukan daripada hadis Nabi SAW. Boleh kita katakan dia cerita tu benda yang palsu. Isra' Mi'raj tu betul, tapi dia cerita penambahan di dalam cerita-cerita yang ada dalam Isra' Mi'raj itu yang menyebabkan cerita tersebut telah pun direka-reka. Lepas tu ada pula seorang ulama kita, dia kata macam mana Adam nak berjumpa dengan Hawa. Zaman dulu Adam pun telefon. Dia kata ada dah telefon zaman dulu. Tapi bukan telefon ni lah dia kata. Dia ambil tangan dia, Adam tu ambil tangan dia tulis tu, Hawa. Dia tulis. Lepas tu sampai tangan Hawa tu. Tengok tangan nama Adam, canggih zaman dulu. Ada, saya dah tengok video tu, orang hantar pada saya semalam. Allah mengarut sungguh. Ustaz ni daripada selatan Thailand. Tapi dijemput ceramah merata lah di Malaysia ni. Orang duk panggil tuan guru lah. Tapi mengarutsakan. Ajar amalan-amalan yang tidak berlandaskan kepada sunnah Nabi SAW. Tidak landas pada sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang nak video tu boleh PM saya dengar dia punya mengarut dia. Tulis dia kata. Tulis kat tangan ni Hawa, tulis gitu. Lepas tu cakap gitu. Dia kata sebab tu telefon sekarang gini, dia kata orang bercakap. Dulu pakai tekan-tekannya dia kata, sekarang ni orang bercakap gitu.
Zaman dulu ada dah dia kata. Bukan zaman sekarang je. Dia ambil cerita tu di mana wallahu alam. Dia kata sebab tu Yahudi duk buat dia kata. Dia kata Yahudi buat. Jadi kita duk guna hak Yahudi ni. Kita duk guna hak Yahudi boleh buat live malam ni. Pagi ni. Ni hak Yahudi duk buat tu, Yahudi duk buat ni. Bapa orang Islam menjadi pengguna bukan menjadi pencipta. Zaman dulu Islam menjadi pencipta. Itu hebatnya orang Islam. Hebat macam mana? Gunakan senjata yang musuh Islam bagi untuk lawan dia balik. Kalau kita kata telefon ini sebagai senjata syaitan, senjata Yahudi nak lawan kita. Dan kita guna balik senjata yang dia buat ni untuk lawan dia balik. Yang jadi masalah sekarang ni, apabila kita itu hidup dalam keadaan guna senjata dia, senjata tu juga menikam diri kita. Itu masalah. Ada handset penuh dengan hiburan, penuh dengan lagu, ada TV di rumah, tengok movie, ada laptop, tengok benda yang tidak elok. Semua ini adalah benda yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau kita boleh buat baik, kita boleh buat elok. Telefon Allah Ta'ala bagi. Facebook tu terang-terang lah, Yahudi buat tu. Bapak kapir dia punya tokel dia. Tapi kalau kita gunakan dengan cara yang baik, dia jadi sebagaimana apa yang jadi pada hari ini. Kita boleh sebar dakwah, kita boleh beritahu benda betul, tetapi kita gunakan senjata yang musuh beri kepada kita itu dengan cara yang bukan daripada cara agama, nescaya dia akan jadi rosak. Sebarkan keaiban orang, masuk gambar benda-benda yang pelik-pelik, masuk gambar yang tidak senonoh, membuka aurat dan sebagainya, sebar fitnah, beribah, mengumpat dan sebagainya dalam Facebook. Dia jadi berjayalah musuh Islam cipta benda tu kalau kita kata benda tu hak musuh Islam. Instagram ke, Twitter ke, apa saja tu semua ciptaan Yahudi belaka, ciptaan kafir belaka. Tetapi kita gunakan benda itu untuk lawan dia balik sebagai senjata. Itu cerdiknya orang Islam yang cerdik. Tapi orang Islam yang terpedaya dengan tipu daya musuh-musuh Islam, dia akan hanyut. Dan ramai yang hanyut, nak mana yang memanfaatkan betul-betul guna betul-betul apa yang kita sebut sebagai media yang ada, kecanggihan teknologi yang ada pada hari ini. Baik. Lalu, itu firman Allah yang pertama. Yang kedua, dalil kepada dia tu hiaskan kita, iaitu وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Syaitan menghiaskan amal kita, kerja buat kita, supaya nampak baik, fasudda anis sabil, dan mereka tidak mendapatkan, maka dengan itu mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk menerima jalan hidup yang benar daripada penciptanya. Hidup dalam keadaan tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hiduplah keadaan tidak dapat petunjuk ni, manusia nak hidup macam mana? Manusia perlu ke Allah Taala. Manusia perlu ke Allah dalam kehidupan dia. Sama ada untuk buat apa sahaja dia perlu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mengurus dan mengaturkan cara hidup dia. Apabila manusia dilepaskan oleh Allah mengikut cara manusia sendiri, maka manusia akan tidak jumpa jalan yang benar dan jalan yang betul untuk balik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan firman Allah Ta'ala lagi, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرُونَ. Juga sama dengan firman ayat di atas, cuma ayat di atas 24, ayat yang bawah ni ayat 38 surah Al-Ankabut. Iaitu وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, syaitan menghiaskan amal kamu, فَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ, dan mereka itu menghalang daripada jalan yang benar, tetapi belakang dia lain. Ke depan dia tu fahum la yahtadun, mereka tidak dapat hidayah. Ayat Al-Ankabut ni wa kanu mustabsirun. Allah Taala sebut iaitu dan menghalang mereka daripada jalan-jalan yang dibawa oleh rasul-rasul, sedangkan mereka mempunyai akal dan pandangan yang bijak. Maknanya kalau manusia ni guna akal yang bijak, guna pemikiran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dia tidak akan jadi sesat. Dia tidak akan jadi sesat. Yang jadi masalah apabila manusia itu menggunakan akal yang tidak betul. Akal yang digunakan dengan tidak betul, tidak bijak. Maknanya orang ikut syaitan ni bodoh lah.
Orang ikut syaitan ni bodoh. Kalau orang Perlis dia kata bodoh piang. Dia kata. Betul tak? Bodoh-bodoh sungguh. Orang Kelantan kata bodoh ketua. Orang Kelantan kata. Tu bahasa Kelantan lah tu. Menguatkan perkataan bodoh tadi. Minta maaf lah saya kata bodoh tu. Memang bodoh. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ni. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرُونَ iaitu sedangkan mereka mempunyai akal dan pandangan yang bijak. Baik. Akal yang bijak seorang manusia tidak berguna. Tidak berguna langsung kalau tidak dijadikan asas untuk menerima agama ini. Sebab apa? Sebab agama ni agama yang fitrah. Agama ni agama fitrah. Agama fitrah maknanya apa? Agama ni agama yang sesuai dengan kejadian manusia dan kemahuan manusia. Allah Azza wa Jalla tidak pernah sekali-kali menyekat apa yang manusia nak. Apa yang disekat oleh Allah Ta'ala semuanya benda yang tidak baik. Apa yang kita tengok pada hari ini, seluruh dunia melaungkan kebebasan. Seolah-olah Islam ini menyekat daripada kebebasan. Seluruh dunia nak bebas pada hari ini. Adanya pertubuhan kebebasan, hak asasi manusia. Yang kita dengar hak asasi manusia. Yang saya selalu telah sebut bahawa hak asasi manusia ni kalau kita tengok, satu agama yang baru zaman sekarang. Agama yang baru. Kalau di barat, mereka serang Kristian. Tak apalah bergaduh sama-sama tak betul tu. Dalam negara agama Islam, dia serang Islam. Tu di antara benda yang dia buat. Serang Kristian, mereka serang Islam. Kononnya mereka nak bebas. Tak mau terikat dengan mana-mana agama, dengan mana-mana hukum. Mana boleh manusia hidup tanpa agama, tanpa hukum. Dunia ni mempunyai tuan dia. Sebagaimana rumah mempunyai tuan dia, orang yang mari di rumah tu tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh duduk sini, ruang tamu sini, dapur sini, bilik sini. Dunia ini mempunyai tuan dia, dan tuan dia itu Allah. Allah telah menetapkan untuk menjaga fitrah dan kemahuan manusia dengan agama ini. Allah yang menetapkan kepada manusia, nak jaga manusia, ikut agama ni begini kena buat. Macam mana cara manusia nak jaga agama? Macam mana cara Allah Subhanahu wa taala nak suruh manusia ni jaga agama? Dia kirimkan Nabi SAW dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam dan Nabi akhir zaman, Nabi penutup segala Nabi, semua itu mengajar cara macam mana manusia nak urus tarbiyah diri dia. Mengikut kehendak Allah Ta'ala. Tiba-tiba, manusia tidak menggunakan akal sebagai asas untuk menerima hidayah. Tapi dia guna apa? Dia guna hawa nafsu. Kemahuan. Hawa nafsu juga yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada binatang yang lain selain daripada makhluk yang bernama manusia ni. Itu lebihnya manusia ni sebab ada akal. Kalau kita hidup dengan ikut hawa nafsu, maka kita dengan binatang-binatang yang ada tu lebih kurang. Sebagaimana lembu nak makan, maka manusia juga nak makan. Cuma lebih manusia boleh fikir nak makan apa. Lembu tak boleh fikir nak makan apa. Sebagaimana beruk nak bini, manusia juga nak bini. Tapi beruk tu dia tak kira bini orang ke bini dia. Dia kira jumpa beruk betina, maka jadi bini dia belaka. Maka orang ni kalau tak kira bini dia, tak kenal bini dia dengan bini orang, semua perempuan, maka dia dengan beruk ni lebih kurang. Jadi itu bila manusia menggunakan akal. Itu tujuan akal Allah Ta'ala guna. Dan akal itu dipandu dengan wahyu. Bukan akal yang dipandu oleh hawa nafsu. Oleh hawa nafsu tidak. Sebab tu Allah Ta'ala buat mari Nabi. Nabi sebagai orang yang betul-betul menguruskan akal manusia. Orang tak boleh ikut Nabi bermakna ikut hawa nafsu. Dia ikut siapa lagi? Nabi saya sebut tadi, orang yang Allah Ta'ala kirim menggunakan akal yang betul. Tiba-tiba dia tidak ikut Nabi. Dia bermakna dia tidak menggunakan akal dengan fitrah yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia dengan betul. Hal mengurus kehidupan manusia ni,
kehidupan yang duniawi tak payah. Manusia boleh fikir. Zaman dulu orang tak buat rumah zaman sekarang. Zaman dulu nak buat satu bangunan tinggi itu makan masa berapa lama. Tetapi China buat hospital dalam masa berapa hari? 10 hari. 10 hari siap masa kes coronavirus tu. 10 hari siap hospital. Kalau kontraktor di kampung kita 10 hari baru nak pacak besi. Tu baru tak sudah lagi. Nah, dia 10 hari ni, teknologi dia guna, hebat. Tu Allah Ta'ala beri ilham je pada manusia. Tak perlu fikir banyak. Tapi nak menghubungkan diri dengan pencipta. Tu Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi. Nak buat rumah macam mana, nak naik kereta macam mana, nak makan apa, nak pergi makan ikan, nak buat sayur ke, ikan nak buat kerapu ke, ikan nak goreng ke, ikan nak rebus ke. Tu tak payah fikir, Nabi tak payah mari aja nak makan ikan goreng ke makan ikan rebus. Sebab itu fitrah semula jadi manusia cari benda tu. Fitrah semula jadi, manusia akan cari makanan kalau dia lapar. Dan binatang lain pun akan cari makanan kalau dia lapar. Kecil-kecil manusia tak ada fikir nak beristeri, tak ada fikir nak nikah. Kalau kecil lagi, orang tu budak lagi 6 tahun, 7 tahun, dia fikir nak bersikap. Dia fikir nak main game, dia fikir nak buat tu, dia fikir nak buat ni. Tapi bila dia umur 15, 16 tahun, dia mari fikirlah. Cari perempuan, nak ada teman perempuan. Itu fitrah semula jadi. Tapi kalau fitrah tu dicampur dengan hawa nafsu, orang panggil ittaba'a hawa, ikut kemahuan. Tapi kalau fitrah tu, Allah Ta'ala campurkan apa yang manusia nak dengan agama. Nak cari kerja, halal. Nak pada perempuan, nikah. Itu Allah Ta'ala bagi, izinkan. Bukan Allah Ta'ala buang. Bagaimana agama lain, dia buang. Semua yang benda yang menyalahi fitrah manusia adalah zayyana lahumus syaitan. Dihiaskan oleh syaitan. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, la uzayyinanna lahum fil ardi la ughwiyannahum ajma'in. Firman Allah dalam suratul Hijr ayat 39. Syaitan iblis berkata, demi sesungguhnya aku akan memperhiaskan segala jenis maksiat kepada mereka, iaitu kepada anak cucu Nabi Adam di dunia, dan aku menyesatkan mereka semuanya. Itu janji syaitan. Dia tetap akan hias kepada manusia benda-benda yang baik. Benda-benda yang jahat nampak jadi baik. Allah, macam orang perempuan pakai tudung lah. Orang perempuan pakai kain tudung. Kalau pakai labuh-labuh, dia pun tengok cermin. Kain tudung labuh tengok cermin. Syaitan pun kata pakai apa labuh-labuh, macam kain semayang, dia kata. Bukan fashion zaman sekarang. Fashion orang tua-tua. Kalau mau pakai labuh gini nampak macam orang tua, dia kata. Dia pun angkat sikit tudung dia tu. Tudung dia tu dia angkat sikit sampai nampak dada. Sampai nampak bahu. Itu masalah orang zaman sekarang pakai tudung. Dia mestilah depan ni menutup dada dia ni. Hak tepi ni menutup bahu sikit. Paling kurang lah tu kalau nak lagi pakai tudung labuh. Tapi syaitan kata nampak tua pakai begitu. Nampak tua. Lalu dia pun nak keluar rumah, dia pun make up. Make up, ya Allah. Lembu tengok bergerak. Kalau tu Iman tengok tak tahu lah. Tak, lembu tengok bergerak. Mukanya merahnya, ricunya, macam-macam lah. Dia letak muka dia. Syaitan pun tengok, nampak dia tu, lawa ni. Dia tengok di cermin. Syaitan duduk depan cermin tu. Bagi tahu dia, segak dia kata. Okey dah ni. Tapi duduk di rumah, satu bedak pun tak pakai letak di muka. Suami tengok pun jemu. Nah, tak ada make up langsung di muka. Suami tengok pun jemu. Nah, tu masalah besar. Kerana ditipu oleh syaitan. Allah Ta'ala pesan pada perempuan ini, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu berlebihan bertabarruj dalam apa sahaja, baik pakaian, baik make-up, sebagaimana tabarrujnya berlebihannya orang jahiliyah. Perkataan jahiliyah dalam Quran ni ada 4 ke ada 5.
Di antara ayatnya wala tabarrujal jahiliyah. Ada 2, 3, 4 ayat lagi. InsyaAllah kita akan bincang berkenaan dengan perkataan jahiliyah yang dinisbahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran untuk ada benda-benda yang tertentu. Di antaranya tabarruj. Di antaranya iaitu menyesakkan jalan. Itu semua panggil jahiliyah. Dan jahiliyah ni, kita panggil jahiliyah ni orang yang bahasa kita jahiliyah ni kita kata orang tak tahu apa. Jahiliyah bukan perkataan jahiliyah dituju kepada orang jahiliyah kerana dia syirik pada Allah. Kerana dia syirik pada Allah Ta'ala dan dia tidak mahu mengikut jalan agama yang betul. Maka dia disebut sebagai jahiliyah. Bukan kerana dia tu tak tahu apa, dia orang badui, Arab memanglah badui. Tu silap faham makna jahiliyah. Kita kena rujuk pada Quran apa makna jahiliyah tu. Baik. Satu lagi, Allah Ta'ala sebut, firman Allah Ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Surah Fatir ayat yang ke-8. Maka apakah engkau tidak fikir mengenai orang-orang yang diperelokkan kepada amal yang jahat oleh syaitan. Lalu ia nampak perkara yang jahat menghiaskan dirinya, perkara yang jahat itu dinampak olehnya baik. Siapa ni? Golongan yang ditipu oleh syaitan. Dia nampak perkara jahat tu baik. Baik. Perkara jahat ni, maksiat. Orang nampak pun jahat dan orang yang buat perkara jahat ni, dia mudah nak tinggal sebab dia tahu jahat. Cuma dia ikut hawa nafsu. Yang jadi masalahnya perkara jahat tapi orang tu rasa baik. Ia berbentuk ibadah dan benda bid'ah yang kita buat. Itu paling susah untuk manusia tinggal. Betul, paling susah. Contoh kita sebut tak? Hari Jumaat. Lepas orang azan, kita semayang. Kalau azan 2 kali lah. Azan 2 kali, lepas azan, kita semayang. Kita di Malaysia ni nak amal mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di azan awal lagi. Kalau nak amal mazhab Syafi'i, buat betul-betul lah. Kalau Jumaat pukul 1.30, sejam sebelum tu 12.30 dia azan. Dia azan lah, masa tu boleh sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat apa pun boleh masa tu. Sembahyang lagi. Tak apa, tak ada masalah. Lepas tu bila khatib naik atas mimbar Jumaat, orang azan Zuhur, khatib naik atas mimbar, lepas tu orang azan Zuhur. Orang azan Jumaat, orang azan waktu masuk waktu Jumaat masa tu, orang pun azan. Khatib pun naik, tak boleh sembahyang sunat dah masa tu. Tempat kita ni pelik. Waktu Zuhur, dia pun azan. Dia pun sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa, kita pun tak tahu tu. Sembahyang sunat tu sembahyang sunat apa? Kalau nak ikut mazhab Syafi'i, kalau kita kata nak ikut Syafi'i, azan 2 kali kita kata. Ikut tak apa, tapi azan lah awal. 12.30 azan sekali. Lepas tu 1.30 macam kita duduk di Mekah, Madinah. Memang dia azan 2 kali. Tapi dia azan sejam sebelum masuk waktu. Bagi mengingatkan orang ni, sejam lagi nak masuk waktu. Lepas tu orang pergi masjid ramai-ramai. Itu baru betul. Kalau lebih teruk lagi, bunyi jam dia pun bangun naik semayang. Dia panggil semayang hormat pada jam loceng. Nak niat macam mana? Usalli macam mana nak niat? Kalau usalli tu lah. Hormat pada jam loceng. Hal tu lagi sakit. Tak boleh tinggal. Tinggal yang tu bergaduh, berkelahi tinggal hal tu. Macam nak bergocah, macam nak bertumbuk. Sebab apa? Sebab syaitan duk hias jiwa dia. Kata benda tu elok, benda tu cantik, benda tu molek, benda tu agama, sedangkan benda tu bukan daripada agama dia tak pernah diajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu payah nak tinggal tu, payah nak tinggal. Susah nak tinggal. Kita wirid dengan wirid Nabi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'li lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Kalau kita baca lepas-lepas daripada waktu solat tu lah, kita sakan. Ambil lagi fa inna rabbana bis salam wa akhirna terus salam. Banyak lagi kita sambung Sambung baca Fatihah. Tak ada riwayat pun Nabi baca Fatihah sebagai wirid kita lepas pada solat. Tidak ada riwayat. Ayat kursi ada. Fatihah tidak ada. Kita duk baca tu bertahun baca. Salah ke baca? Tidak salah baca Fatihah. Bila-bila pun boleh baca Fatihah.
Tetapi lepas pada semayang Nabi baca ni. Macam orang katalah, kita nak baca 100 kali subhanallah lepas semayang. Kita kata boleh ke tak? Tak boleh sebab Nabi baca 33. Kita kata dah sebab apa buat lebih tak boleh ke? Nak lebih macam mana kalau lebih tu lebih baik? Nabi tidak akan menetapkan berapa banyak sebagaimana istighfar. Nabi kata istighfarlah kamu. Aku beristighfar 70 kali. Maknanya Nabi suruh dulu. Nabi kata aku 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Tetapi Nabi tak kata bacalah istighfar kamu 70 kali. Itu berbentuk arahan daripada Nabi. Tapi bila Nabi itu sendiri sebut bahawa aku istighfar banyak ni, Nabi tidak suruh. Nabi suruh awalnya istighfar. Lepas tu Nabi kata aku istighfar. Itu menyebabkan istighfar tu nak berapa pun boleh. Abu Hurairah dari riwayat kata dia istighfar 12,000 kali sehari. Banyak mana pun tak apa. Tapi lepas pada semayang, hak ni zikir dia. Maka kena ikut ni. Tambah lagi nak suruh sedap. Semua itu adalah tipu daya syaitan. Perhiasan syaitan yang menghias diri kita. Allahu Akbar. Banyaknya manusia, jenis orang yang nak buat amal, tidak ikut sunnah Nabi SAW, tapi hakikatnya ditipu oleh syaitan. Baik. Yang ketujuh, kerja syaitan iaitu ibda'ul aurah, mendedahkan aurat. Ibda'ul aurah, mendedahkan aurat dan kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima." Surah Al-A'raf, Allah Taala sebut dalam suratul A'raf ayat yang ke-20. Baik. Lalu syaitan iblis membisik-bisik pemikiran jahat kepada kedua Adam dan Hawa supaya terbuka aurat dan kemaluan keduanya yang tertutup itu. Ini Allah Ta'ala sebut betul-betul. Syaitan maknanya dia cuba untuk menjatuhkan maruah manusia. Buka aurat. Buka aurat. Dedahkan aurat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu bahawa bila Adam itu makan pokok saya sebut kuliah-kuliah kita yang lepas tu, Allah Ta'ala buka. Maknanya terdedah segala keaiban dia. Hilang segala nilai manusia tu bila manusia buat dosa. Itu sebenarnya. Sebab lembu ke, kita sebut tadi lembu, kambing, kerbau, ayam, itik, beruk, apa semua tu, barang-barang hak tak pakai baju belakang. Tak pakai baju. Dia apa tak pakai baju? Dia tak ada rasa malu apa sebab dia binatang. Tapi kita ni pakai baju. Kita ni pakai baju. Kita tutup aurat kita. Allah Ta'ala bila Adam itu digoda oleh syaitan dan Adam dan Hawa juga, maka Allah Ta'ala buang segala pakaian dia. Usaha sendirilah nak pakaian macam mana. Dia ambil daun-daun tu katanya diletak macam mana. Masa tu nak tutup tak ada lagi. Ambil begitu, pakai. Bermaknanya, apabila manusia ni buat perkara yang Allah Ta'ala larang, dan dia ikut-ikut, maka nilai manusiawi itu tidak ada lagi. Itulah jadi sama dengan binatang. Dan Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Aku nak penahkan neraka itu daripada manusia dan jin. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Yang ada pemikiran tapi tidak mahu fikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tidak mahu melihat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Telinga tak mendengar. Ulaika kal an'amu bal hum adall. Mereka itu ibarat binatang ternakan, malah mereka sesat lagi. Ada otak tak mahu fikir, telinga tak mahu dengar, mata tak mahu melihat, tak mahu mendengar. Semua sekali arahan Allah Ta'ala. Tidak mahu melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kal an'am, kamu ini ibarat binatang yang orang pelihara yang boleh dimakan itulah. Lembu kambing, balhum adal, sesak lagi daripada itu. Nauzubillahi min zalik. Betapa teruknya manusia yang ditipu oleh syaitan itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada dia. Baik. Yang last sekali hari ini, yang ke-8, kita akan sambung lagi pada esok. Yang ke-8 iaitu taghyiru khalqillah, mengubah kejadian atau agama Allah. Baik, firman Allah Ta'ala, وَلَآمُرَنَّهُمْ
fala yughayyirunna khalqallah wa ma yattakhidhis syaitanu waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Surah An-Nisa ayat 119, yang bermaksud syaitan berkata, aku akan tetap memerintahkan mereka itu, iaitu anak Adam, supaya mengubah ciptaan Allah. Maka dengan mereka mengubah kejadian Allah dari agama Allah itu yang sebenar kepada agama yang palsu, itu benda-benda yang bid'ah, dari kejadian Allah yang asal kepada kejadian diubah-ubah, itu menyembah berhala dan mengatakan Allah seperti lelaki menjadi perempuan, dan sebaliknya juga menyambung rambut asli dengan rambut tiruan, ataupun melukiskan kulitnya dengan tatu warna yang masuk sehingga ke dagingnya, yang menukar jantina dan sebagainya. Dan sesiapa yang mengambil syaitan, wa may yattakhidhis syaitan, menjadi pemimpin untuk dia ditaati selain daripada Allah, sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang. Ini juga mengubah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibenarkan untuk mengubah kejadian yang Allah Taala bagi kejadian itu yang baik kepada kita. Kita kena terima bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita. Lelaki kena terima sebagai lelaki, perempuan kena terima sebagai perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita mengada-adakan benda yang lain untuk menjadi sembahan selain daripada Allah Taala. Kalau orang kita ni nampaklah sembah berhala semua, orang kita faham. Tetapi yang lebih bahaya lagi apabila manusia menyembah ideologi dia, yang dia anuti, itu lebih bahaya daripada sembah berhala lagi. Bila ada ideologi komunis dalam pemikiran, dia akan beriman kepada ideologi tersebut. Dia akan ikut, dan ketaksuban dan sebagainya, dia tak kira dah. Apa yang agama sebut, apa yang Quran sebut, hadis sebut, dia tak kira. Dia kira taksub pada pemimpin dia. Dia mentaati pemimpin dia, lebih daripada mentaati Allah dan Rasul. Itu benda-benda yang teruk berlaku zaman sekarang lah. Mentaati taksub kepada seseorang sehingga tidak mahu menerima ajaran Nabi SAW kerana taksub kepada Tok Guru. Dan perkara ini berlaku dalam orang yang ambil tarekat dan sebagainya, perkara ini berlaku. Mereka lebih mengutamakan perkataan guru mereka berbanding perkataan yang disebut oleh Nabi SAW. Amat malang kerana mereka telah mengubah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jadikan agama untuk mereka, untuk kita ikut, tetapi dia ubah nak jadi syirik itu sebagai ikutan dia. Dan orang yang mengubah jantina, ni perkara ni berlaku zaman sekarang. Perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan. Apa yang berlaku zaman sekarang merupakan bala kepada umat ini. Apabila umat ini tidak balik kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu bala yang besar. Itulah untuk pagi ini, dan saya nak sebut sikit, iaitu apabila kita diperintahkan lagi untuk berkurung dalam masa 2 minggu ni, ditambah lagi 2 minggu, sebulan. Dan kalau tak jadi lagi, dia tempoh semua sekali. Sebenarnya kalau nak redakan benda ni semua, kalau kita tengok negara-negara lain, iaitu 4, 5, 6 ataupun 7 minggu. Maknanya 4 minggu tu sebulan, 5, 6 tu sebulan lebih. Kalau kita tengok negara-negara yang boleh mengatasi benda ni dan mengawal pergerakan rakyat dia ambil masa dalam sebulan lebih. Jadi kita ditambah lagi 2 minggu. Apa yang saya nak pesan pada tuan-tuan sekalian, supaya tengoklah jiran masing-masing. Jiran masing-masing, imam-imam di kampung tu, tengoklah anak mukim masing-masing. Sama ada cukup makan ataupun tidak. Yang kita kesiannya apabila ada di antara kita yang kerjanya gaji hari. Gaji kerja hari, mungkin RM30 sehari, RM40 sehari. Bila berlaku begini, mereka terjejah teruk. Tak nak kerja apa. Yang lebih malang lagi, ada orang yang susah tu ikut ten tengah jalan. Dia tak nak buat kerja apa, nak kutip ten, polis marah memanglah. Nak kawal pergerakan ni. Lalu dia tu kerja jual ten, lepas tu sara anak-anak. Macam mana kehidupan dia? Susah. Kita memanglah, kita cukup keperluan, dan saya rasa 2 minggu lagi pun tak kering lagi, berahlah rumah kita tu, ada duit tu. Kerja dengan kerajaan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan jiran-jiran kita, orang kampung yang susah. Kita bantulah dia. Kita sama-sama mengharungi kesusahan ini dan ujian Allah Ta'ala bagi ini. Dan sama-sama kita taat.
pada pemimpin. Pemimpin suruh duduk dalam rumah lagi, kita duduk dalam rumah lagi. Jangan kita bergerak ke mana-mana, nak pergi shopping, nak pergi bercuti, nak pergi apa, jangan. Nasib baiklah Thailand pun telah pun mengambil tindakan supaya duduk dalam rumah juga. Kalau tidak, kalau buka sempadan, saya rasa orang Malaysia ni pakat pergi Thailand pula. Pergi bercuti. Orang Malaysia nak duduk rumah saja tak boleh. Sebenarnya banyak manfaat yang kita dapat. Dan banyak perkara yang kita dapat daripada duduk di rumah ni. Jadi saya harap supaya tuan-tuan semua lihatlah jiran-jiran, tanya khabar yang jiran kita makan apa, orang kampung kita tanya khabar. Supaya kita hidup dalam keadaan ukhuwah yang islami, ukhuwah yang dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang muhajirin yang datang daripada Mekah yang tidak ada apa-apa pun ditolong oleh orang Ansar. Jadi kita kena jadi orang Ansar. Kita kena ada sifat orang Ansar dalam diri kita. Supaya hidup kita ini, masyarakat kita, negara kita menjadi negara yang aman. Negara yang betul-betul bertoleransi di antara semua kaum. Walaupun di sebelah kita tu China ke India ke, kita tanya dia. Makan apa? Kalau ada makanan sikit bagi kita, kita bagi cara sikit. Bukan nanti banyak baru bagi, tidak. Sikit bagi adalah salah satu daripada tutak agama. Janji kita bagi saja. Dan apabila kita nak keperluan sesuatu, maka kita pun pakat-pakat kongsi dengan kawan-kawan kita. Mungkin kita perlukan keperluan pada ketika ini. Nak tambah 2 minggu lagi adalah salah satu daripada benda yang menjadikan jiwa kita ni sengsara. Tetapi itulah sebenarnya yang terbaik untuk masalah menjaga nyawa kita. Duduklah dalam rumah dengan baik-baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.